Kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Kita nak bercakap berkenaan dengan ancaman ikan baung ekor merah. Ikan baung ni memang sedap, masak asam dan sebagainya. Ikan baung ni boleh mencapai harganya RM20 sekilogram. Itu bagi kita lah, komuniti manusia memang suka ikan baung ni. Tapi sebenarnya ikan baung ni adalah kategori dimasukkan ikan baung ni ikan baung merah, bukan ikan baung tempatan, tapi ikan baung ekor merah ini dimasukkan dalam kategori ikan pemangsa. Maksudnya kalau ikan baung ekor merah ni diletakkan ke dalam sungai kita ni, ianya boleh mengganggu ekosistem yang berada di pesisir sungai ataupun di kawasan sungai ataupun di tasik dan sebagainya. Dan perkara ini telah pun berlaku di mana ikan itu terlepas disebabkan ada kejadian sangkar hanyut dan pecah di Sungai Perak. Jadi untuk itu kita nak mendengarkan pandangan daripada Jabatan Perikanan Perak. Dengan itu saya bersama dengan Encik Zakri Mokri, Pengarah Jabatan Perikanan Perak yang telah pun berada di talian sekarang ini. Assalamualaikum Encik Zakri. Waalaikumsalam Encik Fazli. Ya, Cik Zakri. Selamat pagi. Selamat pagi. Cik Zakri, kita nak lihat ataupun nak dengarkan pandangan daripada Jabatan Perikanan berkaitan dengan sangkar yang hanyut dan pecah di Sungai Perak. Kita tahu bahawa ikan baung merah ni memanglah sedap kan, tapi ianya telah pun terkeluar daripada sangkar itu dan mungkin mengganggu ekosistem di Sungai Perak itu. Apa pandangan daripada Cik Zakri sendiri? Okay, terima kasih. Pertama kali Jabatan Perikanan mengambil maklumlah berkenaan kejadian tersebut. Kejadian itu berlaku pada 29 Mac yang lepas, bukan pada 5 petang lah, di mana sebanyak 250 petak sangkar dia telah hanyut sebabkan tali putus lah. Okay, Jabatan mengambil serius lah, setiap spesies ataupun organisma asing yang dimasukkan ataupun dilepaskan sama ada dengan sengaja ataupun tidak sengaja ke perairan umum, di tasik ataupun tebakan lombong, sungai dan sebagainya, mempunyai risiko kepada kemandiran ekosistem negara sendiri. Ini bergantung kepada tahap invensi sesuatu organisma tersebut. Seperti kadar adaptasinya kepada sekitaran, pada survival dia boleh hidup dalam sekitaran kita. Kalau dia boleh hidup, maksudnya dia akan membahayakan kepada spesies-spesies lokal kita. Okay. Betul lah, dia mengganggu hidupan yang berada dekat sungai dia, itu. Dia boleh adaptasi dengan sekitaran sungai kita. Dan dia boleh membesar dengan cepat. Dan dia juga agresif dengan memakan organisma yang terdapat di sungai. Dan dia boleh bergerak pula daripada sungai, dia boleh masuk ke tasik, itu yang lebih membahaya tadi. Dia lebih agresif. Itu. Macam baung ni ada yang baung yang lokal juga. Baung yang biasa ni. Cuma baung ekor merah ni adalah alien spesies lah. Maksudnya ikan yang diimport daripada luar lah. Bukan spesies yang lokal, baung ekor merah. Ya, sebab ikan baung ekor merah ni kalau ikutkan spesiesnya berasal dari Sungai Mekong dekat Vietnam kan. Saiz dia pun besar, dia cepat membesar juga. Sebab apa kita risau kan, sebab ikan baung ekor merah ni sebab dia takut dia makan anak-anak ikan, dia makan udang kan. Habis semua nanti. Ya, habis dia lebih agresif lah. Takut juga dia boleh bergerak pantai, dia boleh bergerak pergi ke daripada sungai, dia pergi ke tasik, dia pergi ke Empangan, semua tu yang tak nak dia agresif tu. Ya. Cik Zakri, kalau kita lihat peternak-peternak ikan air tawar ni, memanglah mereka ni memang diberi kebenaran kan nak buat sangkar di kawasan sungai tersebut. Tapi untuk nak membela ikan air tawar spesies ikan pemangsa ni, contohnya ikan baung ekor merah ni, adakah ianya dibenarkan ataupun tidak, Cik Zakri? Okey. Cara amnya peternakan ikan sangkar di laut dan marine ni, maksudnya di laut lah, memang dikawal oleh Jabatan Perikanan di bawah peraturan sistem kacau laut. Di bawah Jabatan Perikanan lah 1985. Manakala peternakan ikan air tawar seperti di sungai, di Langkolang, semua tu dikawal secara pentadbiran. Di mana perundangan yang terpakai adalah bagi kita mengawal dia import dan ekspor saja. Sebab ia di bawah kerajaan negeri. Itu di bawah Seksyen Perikanan, kita menggalakkan kerajaan negeri untuk mewasalkan ataupun mewujudkan satu kaedah-kaedah perikanan aquaculture bagi setiap negeri. Dan di Perak ni kita dalam proses mewasalkan kaedah-kaedah tersebut lah. Kaedah-kaedah perikanan aquaculture negeri Perak ni akan diwasalkan dalam masa terdekat. Bila ada kaedah-kaedah ini, bolehlah kita memantau dengan lebih gitu lagi lah. Sebab yang kaedah perikanan yang ada ni cuma mengawal di perairan laut saja. Tidak termasuk di perairan negeri. Itu yang kita hadapi sekarang ni. Secara sekarang ini kita cuma boleh menasihati nelayan menasihati penternak supaya tidak menternak ikan tersebut. Kerana kita tidak ada bidang kuasa yang boleh mengambil tindakan. Itu yang kita mengharapkan kerajaan negeri segera mewatakan kaedah-kaedah aquaculture ini supaya kita dapat membuat pemantauan dengan lebih baik lagi. Okey, daripada laporan yang dikeluarkan daripada Jabatan Perikanan Perak sendiri, apa yang mungkin
Cik Zakri boleh berikan setelah melihat sangka itu koyak, lepas tu pecah dan sebagainya? Apakah punca sangka itu boleh pecah dan sebagainya? Dan mungkin ada usaha-usaha daripada pihak Jabatan Perikanan Perak sendiri supaya perkara ini tidak berlaku lagi di masa yang akan datang, Cik Zakri. Okey, yang pertama kejadian tu berlaku disebabkan air pasang. Dan bila dia ada satu sampah dia panggil macam keladi gunting tu melanggar dia punya sangka tu. Sangka dia tu banyaklah, dia ada 300 sangka. Bila sampah langgar, tali dia putus dan menyebabkan hampir 250 sangka dia hanyut. Dan kebanyakan sangka ni dia berlaga dengan kapal korek pasir dan sangka ni terkemik dan rosak dan kebanyakan ikan yang dalam sangka tu mati sebenarnya. Ada yang terlepas, ada yang mati sebab lemas. Sebab sangka tu dah tenggelam tadi. Dan cuma kita nasihat kepada penternak, sebenarnya kalau boleh dapatlah pandangan daripada jabatan apa-apa spesies yang hendak diternak. Apakah mungkin usaha-usaha daripada Jabatan Pertanian Perak sendiri, khususnya macam untuk mengelakkan perkara ini tidak berlaku lagi, dan mungkin ada bantuan-bantuan lain yang diberikan untuk golongan nelayan di Perak, Cik Zakri? Okey, yang pertama ni kita galakkan walaupun secara sukarela penternak-penternak ini berdaftar dengan Jabatan Perikanan. Di samping itu diminta untuk penternak-penternak ini mengamalkan pensijilan amalan aquaculture yang baik ataupun MyGap. Bila ada amalan aquaculture yang baik ni, maksud penternak ni kita akan pantau dia dengan spesies apa yang diternak. Di samping kalau dia buat peternakan yang baik, maksudnya dia punya produk ataupun ikan yang dihasilkan meyakinkan pengguna. Itu sebab kita minta dia ni berdaftar dengan jabatan supaya dapat kita buat pemantauan dengan lebih rapi lagi. Ya, dan kita harapkan juga bahawa nelayan-nelayan dekat sana tu mematuhi segala garis panduan yang dikeluarkan kan daripada Jabatan Perikanan. Sebenarnya bukannya tak boleh kan, kalau kita nak membeli ikan spesies ini boleh dibenarkan, tetapi harus mematuhi dengan segala kawalan yang lebih ketat. Dengan kawalan yang lebih ketat lah. Kalau macam kita di tangki mungkin kita boleh buat pengawalan. Bila di sangka ni mungkin susah sikit. Itulah. Tapi dalam kes ni kita dapati yang terlepas tak banyak juga. Kita anggarkan dalam 10% sajalah ataupun 10% saja yang hidup, yang lainnya mati sebab terperangkap tadi. Dan kejadian ini juga pun kita terima kasihlah kepada peternak, pemancing dan nelayan darat semua tu, dia cepat-cepat dia tangkap balik tu. Sebab ikan ni ikan yang dibelah, dia tak pergi jauh. Sebab dia biasa dia pergi makan, dan dia jinak, dia masih ada di sekitar itu lagi. Dan kita terima kasihlah kepada peternak dan ada nelayan, pemancing, ramai yang mancing pada hari tu. Dia dapat tangkap balik ikan ni. Itu yang kita dapat kita kawal jugalah. Cik Zakri, mungkin Cik Zakri boleh mengambil kesempatan ini untuk, kita nak tahu juga bagaimana agaknya kehidupan nelayan tatkala pandemik ini di negeri Perak. Kan? Mungkin ada sedikit inisiatif yang diberikan daripada pihak Jabatan Perikanan di negeri Perak untuk membela nasib nelayan di Perak itu, Cik Zakri? Okey, yang pertama kita mungkin cubalah kita boleh membantu, kita bantulah sebab dia ni pun dia ni sebagai harapan jugalah membekal ikan negara semua tu. Kita tengoklah mungkin di bawah bantuan bencana, kita boleh tengoklah kalau ada peruntukan di bawah bantuan bencana, kita cuba bagilah pada penternak ni, bantu balik supaya dia boleh bangun balik semula. Itulah. Okey. Baik, terima kasih Cik Zakri di atas informasi yang diberikan, dan kita harapkan juga bahawa tidak akan ada lagi lah ikan-ikan spesies pembangsa ini. Itulah. Okey. Kalau dia orang ikut peraturan, dia tak akan belalah ikan yang kita larang ni. Betul. Membahayakan persekitaran kita. Kita harap macam itulah. Kita anggarkan. Kita harapkan lepas tu penternak-penternak tadi berdaftarlah dengan jabatan dan ikutlah peraturan-peraturan dan jugalah kaedah-kaedah penternakan yang baik tadi tu. Ya, baik. Terima kasih Cik Zakri di atas informasi yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, itu dia. Waalaikumsalam. Kita telah pun bersama dengan Cik Zakri Mokri, Pengarah Jabatan Perikanan Perak. Jadi kita telah pun ambil maklumlah tentang perkara tersebut. Memang sangka itu telah pun disebabkan sampah kan, sampah lalu dekat kawasan sangka itu menyebabkan benang-benang yang dekat sangka itu koyak dan sebagainya, menyebabkan bukannya sedikit ratusan ribu ikan yang berada dekat sana tu terlepas. Dan kalau ikutkan ikan yang biasa-biasa, contohnya macam ikan patin, ikan baung tempatan kan, kalau misal kata ikan tu terlepas, tak apalah, mungkin rezeki kepada para pemancing kat sana. Tapi kita takut ikan baung spesies ekor merah ni kalau berada dekat kawasan tersebut, di mana ianya boleh mengganggu ekosistem yang berada dekat sungai tersebut. Sebab apa? Sebab ikan baung ekor merah ni dia makan anak ikan, makan udang. Jadi bagaimana agaknya ikan tu nak membesar kalau dah dimakan oleh ikan baung ekor merah ni kan. Okey, baik, terima kasih Cik Zakri. Kita nak berhenti bereaksi ketika